哈利路亚，弟兄姐妹平安。那我们的聚会即将开始，弟兄姐妹放下我们一切手里所要做的，我们的一切的手里所要做的工作，还有我们要专心来到神的面前来赞美敬拜我们的神。有一切手里我们相信我们的心里一切的重担都要放下，因为我们最主要的我们要亲近我们的上帝。我们大家起来赞美敬拜我们的神，我们要来开始。哈利路亚，弟兄姐妹平安，早上好。很感谢神，我们今天还可以用 online 的方式来敬拜来赞美我们的神。我们要开始我们的聚会，让我们一起来祷告。哈利路亚，哈利路亚。天父满心感谢赞美你主，谢谢你赐给我们美好的时间，健康的身体，让我们今天可以继续来敬拜来赞美你。我们把我们的聚会从头到末了交托在你的手中，求主你的圣灵来恩膏，来带领我们，让我们可以进入你的圣所。主，哈利路亚。我们把我们的聚会交托在你的手中，奉主耶稣基督的名我们祷告，大家一起说阿们。哈利路亚，哈利路亚。我们的神是新生机的神，阿们。是新生机的神，绝望中赐下盼望，瞎眼看见疾病都医治，在你没有不可能的事。你是新生机的神，绝望中赐下盼望，你没有震动的婴儿，每个应许都是在阿们。要欢呼，一遍一遍不停来欢呼，直到耶利哥的城墙一遍遍倒塌。所以我要相信，一遍一遍不停来宣告，直到每个大能应许都完全成就。你是新生机的神，绝望中赐下盼望，瞎眼看见疾病都医治，在你没有不可能的事。你是新生机的神，绝望中赐下盼望，在你没有转动的婴儿，每个应许都是在阿们。所以我要欢呼，一遍一遍不停来欢呼，直到耶利哥的城墙一遍遍倒塌。所以我要相信，一遍一遍不停来宣告，直到每个大能应许都完全成就。所以我要欢呼，一遍一遍不停来欢呼，直到耶利哥的城墙一遍遍倒塌。所以我要相信，一遍一遍不停来宣告，直到每个大能应许都完全成就。所以我要欢呼，一遍一遍不停来欢呼，直到耶利哥的城墙一遍遍倒塌。所以我要相信，一遍一遍不停来宣告，直到每个大能应许都完全成就。哈利路亚！接着说你是
新生机的神，因为你是我们永恒唯一的盼望。主，哈利路亚。有一位真神，他名字叫耶稣，他来到这世界上，为要救赎你。生命的意义尽在这福音里，只要你开口呼喊耶稣，耶稣是生命，一切问题必解答。耶稣是生命，一切黑暗的亮光，将忧伤变为喜乐，将惧怕变为力量。耶稣是永恒唯一的盼望。耶稣，他来到这世界上，为要救赎你。生命尽在这福音里，只要你开口呼喊耶稣，耶稣是生命，一切问题必解答。耶稣是生命，一切黑暗的亮光，将忧伤变为喜乐，将惧怕变为力量。耶稣是永恒唯一的盼望。耶稣是生命，一切问题必解答。耶稣是生命，一切黑暗的亮光，将忧伤变为喜乐，将惧怕变为力量。耶稣是永恒唯一的盼望。耶稣是生命，一切问题必解答。耶稣是生命，一切黑暗的亮光，将忧伤变为喜乐，将怕变为力量。耶稣是永恒唯一的盼望。耶稣是永恒唯一的盼望。耶稣是永恒唯一的盼望。耶稣，哈利路亚，哈利路亚，是的，主，我们永远的盼望，主，哈利路亚，我们相信。中上围绕以色列的百姓，你也围绕了我们。哈利路亚！我的主啊，我要等候你生命，安静等候你，渴慕更多亲近你。世上的一切比不过你的同在，在你殿中一日，胜过我在世上见日。众山围绕耶路撒冷，你必围绕我，主我降服在你大能爱中，从今世直到永永远远，你不离开我，你是我
的盼望，我避难所。我的主啊，我要等候你声音，安静等候你，渴慕更多亲近你。世上的一切比不过你的同在，在你殿中一日，胜过我在世上千日。山围绕耶路撒冷，你必围绕我，主我降服在你大能爱中，从今世直到永永远远，你不离开我，你是我的盼望，我避难所。山围绕耶路撒冷，你必围绕我，主我降服在你大能爱中，从今世直到永永远远，你不离开我，你是我的盼望，我避难所。从山围绕耶路撒冷，你必围绕我，主我降服在你大能爱中，从今世直到永永远远，你不离开我，主我降服我避难所。耶稣，从山围绕耶路撒冷，你必围绕我，主我降服在你大能爱中，从直到永永远远，你不离开我，你是我的盼望，我避难所。从山围绕耶路撒冷，你必围绕我，主我降服在你大能爱中，从今世直到永永远远，你不离开我，你是我的盼望，我避难所，你是我的盼望，我避难所，你是我的盼望，我避难所。耶稣，你是我们的避难所。哈利路亚，哈利路亚，我们要来赞美耶稣。哈利路亚，哈利路亚，你是我们的安所，你是我们的盼望，耶稣。我们要来敬拜你，我们渴慕你的圣灵来降临，来充满我们，耶稣，哦耶稣，我们渴慕你，我们寻求你，哈利路亚，哈利路亚。是的Tuhan, ya Tuhan, hanya dekat kepada Engkau Tuhan.
Itulah kerinduan kami Tuhan. Hanya dekat padamu Tuhan. Kami dapat kekuatan yang baru ya Tuhan. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Yang dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidup kami. Sepanjang hidupku Hanya dekat padamu. hanya dekat Padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu Tuhan hidup dalam kami ya Tuhan. Oh, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Oh,
bersamamu Tuhan. Engkau yang tuntun kami dalam setiap jalan kami. Haleluya, haleluya. Kami rindu lawatanmu terjadi dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Kami rindu di hadirat-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dalam setiap perkara, dalam setiap persoalan yang kami hadapi Tuhan, kami tahu Engkau bekerja Tuhan. Engkau bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau yang pakai hamba-Mu Tuhan. Engkau yang pakai bibir mulut hamba-Mu Tuhan. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Tuhan, itu berasal daripada-Mu Tuhan. Biarlah melalui firman yang diberitakan Tuhan, jemaat-jemaat-Mu Tuhan boleh semakin dikuatkan Tuhan. Di tengah pandemi ini Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau merencanakan sesuatu yang indah Tuhan dalam hidup setiap kami ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan waktu kami Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu yang Maha Kudus Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. 今天我们要分享神的话语， Hari ini kita mau sama belajar firman Tuhan, 就是成为有智慧的基督徒。 yaitu menjadi orang Kristen yang bijak, 相信我们教会的主题， yaitu bersejalan dengan tema dari gereja kita, 我们要迈向成熟。 yaitu menuju kedewasaan. 所以，我们成为基督徒， Jadi kita sebagai orang Kristen 不可以像婴儿一样， tidak boleh seperti bayi. 我们要一直 Kita 成 mau, 长。 kita mau terus-menerus bertumbuh. 所以，透过今天这个经文， Jadi melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, 路加福音 yaitu di Lukas 12章 ayat pasal 12 16节 ayat 16到21节， sampai 21. 我们大家来读。 Mari kita sama-sama baca. 16节就用比喻对他们说，有一个财主田产丰盛， Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. 17节自己心里说，我的出产没有地方收藏，怎么办呢？ Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus kuperbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. 又说我要这么办，我要把我的厂房拆了，另盖更大的，在那里好收藏我的一切粮食和财物。 Lalu katanya, inilah yang aku buat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. 然后要对我的灵魂说：灵魂啊，你有许多的财物寄存，可以做多年的费用，只管安安逸逸地快乐吧。 Sesudah itu aku akan berkata pada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. 神对他说：“无知的人啊，今夜必用你的灵魂，你所预备的要归谁呢？” Tetapi firman Tuhan kepadanya, hai orang yang bodoh, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? 凡为自己积财的，在神面前却不富足，这也是这样。 Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. 我们呢，先带着祷告。 Mari kita berdoa terlebih dahulu. 天上的爸父神， Bapa kami yang di surga, 满心感谢你， puji syukur bagi namamu. 你赐给仆人有这个机会来传讲你的话语。 Engkau yang mengaruniakan kesempatan pada hambamu untuk menyampaikan firman-Mu. 仆人可能会讲得不清楚，
Kemungkinan hambamu akan menyampaikan kurang jelas sekalipun, 但是圣灵你自己来感动， tapi Roh Kudus engkau sendiri yang bekerja 每个会友的心， agar setiap jemaat, di dalam hati setiap jemaat, 打开他们的心， engkau yang buka hati mereka 让他们听得明白。 agar mereka mendengar dan bisa mengerti. 因为讲道的工作 Karena pekerjaan khotbahmu 是神灵的工作， adalah pekerjaanmu Tuhan. 仆人只是器皿， Hambamu hanyalah alat 愿意让你来使用。 yang mau dipakai oleh engkau. 求你接近仆人的口， Engkau yang sucikan mulut hamba 让仆人所讲的每一句话 agar setiap kata yang hamba ucapkan 不是从神里而来。 adalah berasal dari engkau. 仆人安静的将以下的时间， Hambamu menyerahkan waktu selanjutnya 完全的交托在神的大能手中。 hanya ke dalam tanganmu yang luar maha kuasa. 我们将祈求祷告， Dalam nama engkau, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名， Dalam nama Yesus Kristus, 阿门。 amin. 耶稣讲这个道， Yesus mengatakan firman ini. 本来耶稣是不讲这个道的， Sebenarnya Yesus tidak berencana untuk menyampaikan firman ini. 本来耶稣是讲别的道。 Sebenarnya Yesus mau menyampaikan firman yang lainnya. 那天耶稣在讲道的时候， Pada hari itu di saat Yesus sedang berkhotbah, 有几万人在来听耶稣讲道， ada puluhan ribu orang yang datang mendengar firman Tuhan. 这些人的心情都不一样， Semua orang itu hatinya berbeda-beda. 有的想要得到无比乐意的祝福， Ada yang mau mendapatkan berkat Tuhan yang luar biasa. 有的又想要看神迹奇事， Ada yang mau melihat mujizat-mujizat Tuhan. 有的要看耶稣赶鬼， Ada yang mau menunggu melihat Yesus membuat kesalahan. 但是有的要抓耶稣的把柄。 Tapi ada yang mau mencari kesalahan-kesalahan Yesus. 其中有一个人， Di antara mereka ada satu orang 为了要跟他哥哥分财产， yang demi mau membagi warisan dengan abangnya sendiri, 来找耶稣。 dia pergi mencari Yesus. 所以当耶稣讲道讲一半的时候， Jadi di saat Yesus sedang khotbah sampai setengah, 他就打断耶稣的讲道， dia memotong pembicaraan khotbah dari Yesus. 说：“主啊， Dibilang, Tuhan, 你吩咐我的兄长跟我分财产。 kamu menyuruh abang saya untuk membagi warisan dengan saya. ”这个人不了解耶稣来到世上是为了什么。 Orang itu tidak mengerti apa tujuan Yesus datang ke dunia. 耶稣来到世上是寻找世上的灵魂， Yesus datang ke dunia untuk mencari jiwa-jiwa yang hilang, 不是来为人分财产的。 bukan untuk membagi warisan dengan manusia. 所以耶稣就没有为他做这件事， Jadi 耶稣没有为他做这件事。 Yesus tidak membantu dia melakukan hal tersebut. 耶稣趁这个机会 Yesus memakai kesempatan ini 提醒他的门徒 mengingatkan murid-muridnya 以及以色列人。 dan orang-orang Israel. 耶稣说 Yesus berkata, 你们要谨慎持守， kalian harus berjalan dengan waspada, 不要免去一切的贪心。 menjauhkan diri dari segala kerakusan. 最后这一句就比较重要了，跟这个经文很有关系。 Jadi kalimat terakhir ini yang sangat penting, ada kaitannya dengan firman Tuhan hari ini. 人的生命 Kehidupan manusia 不在于家道丰富， tidak bergantung pada berapa kekayaannya di dunia. 说明白一点， Lebih jelasnya, 我们的灵魂 roh kita, jiwa kita 不在乎我们有多少钱。 tidak peduli berapa banyak uang yang kita miliki, harta yang kita miliki. 所以我们现在来看刚才耶稣的比喻。 Jadi sekarang mari kita sama-sama belajar perumpamaan yang Yesus sampaikan tadi. 耶稣比喻一个财主， Yesus mengumpamakan seorang tuan. 这财主是一个农夫， Tuan ini seorang petani. 一个农夫要成为财主是很困难的。 Seorang petani mau menjadi seorang tuan tanah itu sangat sulit. 通常我们想到农夫， Biasanya kalau kita dengar petani, 我们就想到贫穷， yang kita pikir pertama itu yang miskin. 很少有农夫能够成为富翁的。 Jarang ada petani yang bisa menjadi kaya raya. 这个农夫能成为富翁， Jadi petani ini bisa menjadi orang yang kaya. 肯定他是一定很有才干的人， Pastilah dia orang yang sangat pintar, 很努力的人， orang yang sangat berusaha, 很有智慧的人， orang yang sangat memiliki pengetahuan, 肯定他有一块很大的土地， dan dia memiliki sebuah tanah yang sangat luas.
也有很多工人为他工作。 dan punya banyak pekerja-pekerja yang bekerja untuknya. 这个财主肯定也一定很会理财的人。 Tuan tanah ini juga pasti sangat pintar dalam mengatur keuangannya. 有很多人很会赚钱， Ada orang yang hebat dalam mencari uang, 但是不会理财， tapi tidak bisa mengatur keuangannya. 最后不成功。 Akhirnya dia gagal. 但是这位财主很会理财， Tapi tuan tanah ini dia sangat jago dalam mengatur keuangannya. 他很有福气， Dan dia juga sangat diberkati. 他有健康的身体， Dia memiliki kesehatan, tubuh yang sehat. 能够喝快乐， Bisa makan-makan dan berpesta bersenang-senang. 还有他很有远见， Dan dia juga punya pandangan yang jauh ke depan. 他为着他的出产没有地方收藏， Dia mikir bahwa hasil tanahnya tidak punya tempat untuk disimpan. 所以他想把这个饭房拆掉、拆小建大， Jadi dia mau rombak lumbungnya yang kecil dibuat jadi besar 来收他的收入， untuk menyimpan semua hasil tanahnya, 来收他的财产。 untuk menyimpan harta kekayaannya. 弟兄姐妹， Saudara-saudari, 这个农夫没有去抢， petani ini dia tidak berpikir, 没有去偷， tidak mencuri, 他规规矩矩的做他的工作， dia melakukan pekerjaan tugasnya dengan benar, tidak curang. 他赚大钱， Dia menjadi kaya. 有什么错呢？ Apa salah dia? 我们也不是像他一样， Bukankah kita juga seperti petani ini? 我们去赚钱， Kita cari uang 养孩子， untuk membesarkan anak-anak 孩 kita. 子大了， Anak kita 给孩子 besar, 读书， dia sekolah, 我们老了 kita tua, 有机会就多赚一点钱， mempunyai kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak lagi 有收 uang, 起来， disimpan 好让做老本， agar untuk menjadi simpanan tabungan kita untuk masa tua. 有没有错，弟兄姐妹？ Apakah ada salahnya, saudara-saudari? 但是问题为什么耶稣说这个财主是无知的？ Tapi pertanyaannya, kenapa Yesus mengatakan tuan tanah ini bodoh? 无知， Bodoh. 华语讲的文雅， Dalam bahasa Mandarin itu bahasanya lebih enak didengar. 其实就是笨。 Ya, dalam bahasa Indonesia yang tepat yaitu bodoh. 为什么耶稣说这个财主是笨的？ Kenapa Yesus mengatakan tuan tanah ini bodoh? 所以我们就来以下，我们就又来研究一下，为什么这位财主耶稣说他无知的财主？ Jadi sekarang mari kita sama-sama belajar mengapa Yesus mengatakan tuan tanah ini bodoh. 耶稣讲这个比喻， Yesus mengatakan perumpamaan ini 重点不在钱财， intinya bukan di harta kekayaan, 重点在无知。 intinya itu pada kebodohan. 所以财主为什么是无知的呢？ Kenapa orang kaya ini bodoh? 这财主忽略了设置重点， Dia mengabaikan 4 poin yang penting. 他忽略了财富的来源。 Dia mengabaikan sumber kekayaan. 财主一片很大的土地， Si tuan tanah, orang kaya ini mempunyai tanah yang luas. 这土地是神创造的， Tanah ini diciptakan oleh Tuhan. 财主的农作物 Semua tumbuhan-tumbuhan yang ditanam oleh petani ini, orang kaya ini, 需要阳光、太阳， perlu sinar matahari, 需要雨， perlu hujan. 这些也是跟神有关系。 Semuanya itu berkaitan dengan Tuhan. 财主从来没有记说感谢神， Tapi orang kaya ini dia tidak pernah bersyukur pada Tuhan. 从头到尾就是我的，我的，我的。 Dari awal sampai akhir yang kita baca itu milikku, milikku, milikku. 所以这个我们要学习的。 Jadi hal ini kita mau belajar. 在2005年 Pada tahun 2005, 15号7月之后， 15 Juli, 我们的小组 Komsel kita, 那天是我们第10次的小组聚会， Pak itu ibadah ke-10 kali, ke-10. 因为我们小 Komsel 组 kita. 刚刚开始。 Karena komsel kita baru mulai pada saat itu. 那天晚上讲到十一奉献， Pada malam itu khotbah menceritakan mengenai perpuluhan, 讲到气氛很不好， ngomong sampai suasananya tidak enak. 因为那时候我们的灵命也是还没有什么增长的。 Karena pada saat itu mungkin iman kita belum begitu bertumbuh. 有一个弟兄很生气， Ada seorang saudara brother yang sangat marah. 我做到半时，我晚上不能够睡觉。 Aku kerja mati-matian sampai malam, aku nggak bisa tidur. 有时我去工地
Kadang-kadang aku harus ke lapangan, 我要睡在车里面， aku sampai harus tidur di mobil. 你们说的很酸， Kalian ngomong enak 我 banget. 要把赚的拿10%追出来。 Semua yang aku dapatkan, aku harus memberi 10%. 今天我不是讲十一奉献， Hari ini saya tidak menceritakan tentang perpuluhan. 我今天想灵敏。 Yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini yaitu iman. 一个人还没有到达那个程度，他听不明白的。 Apa seseorang yang belum imannya belum sekuat itu dia tidak akan mengerti. 因为今天不论我们的财产大或小， Karena pada hari ini tidak peduli harta kita banyak atau kecil, 都是神所赐福于我们。 semua itu adalah berkat dari Tuhan. 我们要向神献上感恩。 Kita harus bersyukur pada Tuhan. 财主就是忽略了这个一点。 Tuan tanah ini mengabaikan poin pertama ini. 还有第二点， Poin kedua, 忽略财富的责任。 dia mengabaikan tanggung jawab kekayaan. 我们通常会这么想： Kadang-kadang kita bisa berpikir gini, 财产是我辛辛苦苦赚来的， kekayaan itu susah payah saya yang berusaha mendapatkannya. 我有权利使用， Saya punya hak untuk memakainya. 我有权利拿来享受。 Saya punya hak untuk memakainya untuk bersenang-senang. 但是弟兄姐妹， Tetapi saudara-saudari, 我们要知道， kita harus sadar 我们是神的管家， kita ini adalah hamba Tuhan. 我们受的钱财 Semua harta kekayaan kita 是神寄予我们保管， adalah pemberian yang Tuhan titipkan kepada kita. 所以我们用在该用的地方 Jadi kita harus memakainya di tempat yang pantas. 就可以。 Sudah itu yang harus kita lakukan. 所以我们也不可以乱用， Kita juga tidak boleh mengkoyak-koyakannya, memakainya dengan sembarangan. 因为财富的责任， Karena tanggung jawab kekayaan, 我们每个人都知道。 kita semua harus tahu. 当我们看到被人使用的时候，又看到我们的责任。 Di saat kita melihat ada orang yang membutuhkan, kita harus sadar akan tanggung jawab kita. 因为神跟我们说， Karena Tuhan berkata pada kita, 多给谁， di saat kita banyak memberi, 就向谁多取； dan di sana akan banyak diberkati. 多透谁，多透给谁。不对对， Titip. 就向谁多用。 Dan di sana akan banyak dimintai. 神越大的祝福你， Semakin besar Tuhan memberkati saudara, 神将跟你讨的越多。 yang akan Tuhan minta kembali, yang kita minta dari saudara akan lebih banyak. 你所用的奉献也就越多。 Jadi persembahan yang kita pakai juga akan lebih besar. 这是第二点。 Itulah poin kedua. 第三点， Poin yang ketiga, 忽略人生的目的。 mengabaikan tujuan hidup. 财主知道他的人生的目的就是这会， Tuan tanah ini dia tahu tujuan hidupnya itu bersenang-senang, makan, minum dan bersenang-senang. 所以弟兄姐妹， Jadi saudara-saudari, 我们要了解生命的目的， kita harus sadar, tahu tujuan hidup kita. 我们要了解生命的价值。 Kita harus tahu harga, makna dari kehidupan kita. 一个古董很有价值， Sebuah barang antik itu sangat berharga, 不是因为那个古董很值钱， bukan karena barangnya itu berharga, 是后面有人愿意付高价来买这个古董。 tetapi karena di balik itu ada orang yang rela memberikan nilai yang tinggi, bayar mahal untuk mendapatkan antik tersebut. 所以这个古董的价钱高， Jadi harga antik ini naik tinggi atau rendah 是在后面那个人。 tergantung pada orang yang mau membeli tersebut. 那么我们的灵魂很珍贵， Dan jiwa kita, roh kita sangat berharga 是因为后面有一个人 karena di balik itu ada seseorang 愿意舍掉他的生命 yang rela mengorbankan nyawanya 来赎我们的灵魂。 untuk membeli kembali jiwa dan roh kita, 所以我们就 menebus. 知道， Jadi kita harus tahu 我们的灵魂为什么会珍贵。 kenapa jiwa kita begitu berharga, roh dan jiwa kita berharga. 知道我们的灵魂珍贵之后， Setelah kita sadar mengenai roh dan jiwa kita berharga, 我们就知道我们生命的目的， dan kemudian kita akan sadar tujuan dari hidup kita, 就是要尊荣他，荣耀神。 yaitu untuk memuliakan Tuhan. 还有，还有忽略了永恒的预备。 Dia mengabaikan persiapan untuk yang kekal. 神对那个财主说 Tuhan berkata kepada tuan tanah tersebut, 无知的人啊， hai kamu orang bodoh, 今夜用你的灵魂 pada malam ini
juga jiwamu akan diambil daripadamu. 弟兄姐妹， Saudara-saudari, 我不知道讲几次了，几十次还是几百次，明天见。 saya nggak lupa udah bilang beberapa kali, beratus-ratus kali. Saya bilang sampai ketemu besok. 没有一次我是败过哦。 Tidak pernah ada sekalipun saya gagal. 久而久之， Lama kelamaan, 我记得明天见， saya rasa sampai jumpa besok 理所当然。 sebuah hal yang sudah seharusnya, hal yang sangat lumrah. 但是从今天起， Tapi mulai hari ini 我不敢了， saya tidak berani. 我会跟你说明天见， Saya akan mengatakan sampai jumpa besok. 但我心里要祷告， Tapi di dalam hati saya mau berdoa 如果神的允许。 jika Tuhan mengizinkan. 所以， Jadi 我们每个人总有一天有一个没有明天的明天。 kita semua suatu hari nanti akan mengalami sebuah hari di mana tidak ada hari esok. 我们预备好了没有？ Apakah kita selalu mempersiapkannya? 在中国 Di Cina 有一个很有钱的人， ada seorang yang sangat kaya. 他带了一箱的金钱 Dia membawa skoper uang 去医院， ke rumah sakit, 找医生为他治病， mencari dokter untuk menyembuhkan sakitnya. 医生拒绝他，不要跟他医病， Dokter menolak dia 因为他的病是癌症末期。 karena penyakitnya itu yaitu kanker yang sudah stadium terakhir. 这个病人很伤心，很生气， Pasien ini sangat sedih, sangat marah. 最后把他的钱全部撒在医院里面。 Terakhir dia membuyarkan semua uangnya di rumah sakit tersebut. 口里说 Sambil berkata, 金钱有什么用？ apa gunanya uang? 所以圣经告诉我们， Jadi Alkitab mengatakan pada kita, 人若赚了全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么来换生命呢？ apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? 所以这个我们要去深思了。 Jadi hal ini kita mau sama-sama pikirkan secara mendalam. 今天我们是印尼人， Hari ini kita orang Indonesia, 我们很聪明， kita sangat pintar 我们很会把我们的钱鲁比亚 dan kita juga sangat pintar menjaga uang kita rupiah 换去新币或是美钞。 ditukar jadi diganti ke dolar Singapura maupun Amerika. 为什么呢？ Kenapa? 因为我们的财产不要被融化掉， Nah, kita biar agar harta kekayaan kita tidak menurun 因为我们的本时常贬值，没有就是报废。 karena rupiah kita lebih banyak depresiasi. 我们这样做是很聪明， Kita melakukan hal ini sangat pintar. 但是跟台主有没有差别？ Tetapi apakah ada bedanya dengan kuat tanah yang kita baca tadi? 我们应该要想想， Kita harus berpikir, 我们路上会换别的货币， kita tidak cuma mengganti ke mata uang asing, 我们也要去换天币。 kita juga terus mengganti 天上。 mata uang surgawi. 弟兄姐妹，你们这个机会啊，换马币、人民币，我可以去保家那边换蛮钱的。 Kalau saudara-saudari biasanya kalau kepikir mau tukar uang bisa mencari money changer. 要去那里换钱币呢？ Kalau mau kemana cari mengganti mata uang surgawi? 弟兄姐妹，换钱币要到孤儿院、 Mau ganti mata uang surgawi itu harus pergi ke panti asuhan, 老人院、 ke panti jompo, 贫穷的寡妇， ke tempat yang miskin. 那里有很多钱币可以换。 Di sana ada banyak mata uang bisa ditukar. 这个理由我看其中有一个小组他明白， Alasan-alasan ini saya rasa ada salah satu komsel yang mengerti. 他们当他们去换钱币的时候， Jadi bisa mereka menukar mata uang surgawi. 神给他们很多神迹奇事， Tuhan memberikan banyak mujizat-mujizat yang 神 tersebut. 让他们看见他的一个姐妹 Tuhan membuat mereka melihat bahwa ada seorang saudari di antara mereka 病着一直， mendapat kesembuhan dari penyakitnya. 所以 Jadi 我们就是要为我们人来做预备。 kita juga harus mempersiapkan 当我 jiwa 们 kita. 换钱币的时候， Bisa kita menukar mata uang surgawi. 圣经有跟我们讲， Alkitab juga mengatakan pada kita, 怜悯贫穷的罪人有福，
Berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan pada yang menderita. 怜悯贫穷的，就是借给耶和华，他的善行耶和华必偿还。 Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. 刚才我们说，我们钱财是神的， Tadi kita mengatakan bahwa kekayaan kita berasal dari Tuhan. 怜悯贫穷是我们的责任。 Belas kasihan pada orang yang lemah adalah tanggung jawab kita. 在圣经告诉我们，我们用神的钱去借给贫穷人，那是借给耶和华。 Di Alkitab mengatakan bahwa kita memakai uang yang Tuhan berikan kepada kita berikan pada orang yang susah. Itu adalah Tuhan yang yutang pada kita, Tuhan yang ngutang pada kita. 我们拿神的钱去给穷人，那是借给耶和华。 Kita memakai uang yang dari Tuhan, kita berikan pada orang yang miskin, berarti Tuhan yang berhutang kepada kita. 他还有会还我们， Tuhan masih punya tanggung jawab untuk membalasnya kepada kita. 所以我们的神真好， Jadi Tuhan kita begitu luar biasa, begitu baiknya. 感谢神。 Puji Tuhan. 有一个姐妹， Ada seorang saudari, 她很有钱的姐妹， seorang saudari yang sangat kaya. 有一天晚上， Suatu malam 她梦见 dia bermimpi 被天使带上天堂， dibawa oleh malaikat ke surga. 在那边 Di sana 她看到很多的房屋， dia melihat banyak bangunan tempat tinggal. 看见一间很豪华的房屋， Dia melihat sebuah rumah yang sangat mewah. 她就问天使 Dia tanya malaikat, 天使啊，这间是谁的？ malaikat ini rumah ini punya siapa? 天使说这间就是你家的园丁的。 Dia bilang malaikat ini mengatakan bahwa ini adalah rumah tukang kebunmu. 那姐妹说， Saudara itu berkata, 我的园丁为什么有这样的物质呢？ wah, tukang kebun saya kok bisa punya rumah sebesar semewah ini? 天使说我不知道， Malaikat bilang, saya nggak tahu. 我知道他时常有寄这个材料上来。 Yang saya tidak tahu, tapi yang saya tahu dia sering mengirim barang-barang, bahan-bahan bangunan ke surga. 我们去照着他的这材料建的。 Kami membangunnya sesuai dengan bahan bangunan yang dikirim oleh dia. 这个姐妹听了也是很高兴。 Saudara-saudari mendengar, dia sangat senang. 我的工人就这么大的房屋在天堂， Tukang aku aja punya rumah yang semewah ini di surga. 我的不是6几倍大。 Apalagi punya aku bakal berkali-kali lipat besarnya. 他就好奇问天使， Jadi dia penasaran, dia tanya malaikat, 天使， malaikat, 那我的呢？ jadi kalau rumah saya di mana? 天使就带他去看他。 Jadi malaikat membawa dia. 远远看到一间 Kalau dari jauh melihat ada sebuah 很 rumah 小间的屋子， yang rumah yang sangat kecil. 房顶都没有盖好。 Atapnya aja belum siap. 天使就指那间屋子说：“姐妹，这是你的。” Lalu malaikat itu bilang pada saudari ini rumah kamu. 他差点晕倒， Dia hampir pingsan. 他不相信， Dia tidak percaya. 有没有搞错？天使， Malaikat ini salah nggak sih? 我在地上住豪宅啊， Di dunia saya hidup di rumah, saya tinggal di rumah mewah. 我的工人住在我园子里面这一间小木屋。 Si tukang kebun ini cuma tinggal di sebuah rumah kecil di halaman rumah saya, di kebun saya. 他的屋子这么大，我的屋子这么小。 Masa rumahnya semewah ini, sebesar ini, rumahku sekecil ini? 天使说 Malaikat itu berkata, 我们也照做你既然的材料建的。 kami juga bangun rumah ini sesuai dengan bahan bangunan yang dikirim. 据我所知，你很少寄这材料上来。 Setahu saya, saudari ini sangat jarang mengirim bahan bangunan ke sini. 这个姐妹听了就害怕又害羞。 Jadi saudari ini dia setelah mendengar dia jadi takut dan malu. 然后他就坚持了， Kemudian dia terbangun. 从此他的人生生活就改变， Kemudian setelah itu hidupnya berubah. 他就多多的换钱币了。 Setelah itu dia banyak menukar mata uang surgawi. 所以， Jadi 我们从一个对金钱的态度， dari pengetahuan kita terhadap uang, kebiasaan, 看出他对神的态度， kita bisa melihat sikap orang tersebut kepada Tuhan. 因为这两者是密切相连的。 Karena dua hal ini yaitu saling berkaitan. 刚才我忘记做经文的，就是不要为自己积攒财宝在地上，地上有虫子有人朽会，也有宅挖窟窿来投，只要积攒在天上，天上没有虫子有不能朽会，也没有宅挖窟窿来投。
Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan mencuri membongkar dan mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan mencuri tidak membongkar serta mencurinya. 对，还是那个那个什么，我们还要存钱在天上， Jadi kita mau menabung di surga. 不要一直存钱在地上。 Jangan hanya menabung mencari harta di dunia, di bumi. 所以，凡那个爱神的人， Jadi orang yang mengasihi Tuhan, 他一定会感恩； dia pasti pandai bersyukur. 他是爱钱的人， Orang yang cinta uang, 他就不会感恩， dia tidak bisa bersyukur 因为永远觉得钱不够用。 karena dia selalu merasa uangnya tidak cukup. 耶稣鼓励我们要学会靠神而活，不是靠钱而活，因为钱是有限的，它是短暂的。 Tuhan Yesus menganjurkan kita belajar hidup mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan uang, karena uang itu terbatas dan sementara. 耶稣期待我们财务上就常常知足感恩，不是常常担忧过虑。 Tuhan Yesus mengharapkan kita selalu merasa cukup dalam keuangan, bersyukur dan tidak selalu khawatir. 耶稣教导我们要将金钱投资在天上，而非投资在地上。 Yesus mengajarkan kita investasi di surga, bukan investasi di dunia. 所以就是刚才讲的，我们对金钱的态度，我们一个爱钱的人他不会感恩，一个爱神的人他就会感恩。 Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa sikap seseorang terhadap Tuhan ini bisa dilihat dari sikap orang tersebut terhadap uang. 诗篇告诉我们，凡你感谢献上为祭的，便是荣耀我。 Mazmur mengatakan pada kita, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. 可见基督徒要荣耀神， Dan kita semua tahu bahwa orang Kristen harus bersyukur 就要献上感恩。 untuk memuliakan nama Tuhan. 什么是感恩呢？ Apa itu bersyukur? 这里我列出4点。 Di sini saya memaparkan 4 poin. 感恩是准备给，不是准备得。 Bersyukur adalah siap untuk memberi, bukan siap untuk menerima. 弟兄，当我们的孩子 Saudara-saudari, saat anak kita 只会跟我们讨钱， yang bisa meminta uang kepada kita, 我们的孩子还不长大。 anak kita belum besar, belum dewasa. 当我们的孩子有一天跟你们说， Tapi apabila suatu hari anak kita berkata pada kita, 爸爸妈妈， Papa, Mama, 你们老了， kalian sudah lanjut usia, 不用做工了， nggak usah kerja lagi, 我来养你。 aku yang membiayai saja. 我们孩子大了， Itu berarti anak kita sudah dewasa. 成为一个基督徒， Sebagai orang Kristen, 每天只会祈求神啊，祝福我， kalau kita cuma setiap hari cuma bisa bilang, Tuhan berkati aku, 祝福我的生意， berkati bisnisku, 祝福我的工作， berkati pekerjaanku, 每天只是祝福。 setiap hari cuma berkati, 从来没有说神啊，向你献上感恩。 tidak pernah mengatakan, Tuhan aku bersyukur padamu. 虽然我的车很老， Sekalipun mobil saya sudah tua, 我的屋子很小， rumah saya kecil, 我的钱很少， uang saya sangat sedikit, 但是我还是感恩。 tetapi aku tetap bersyukur. 这样的基督徒他就成长了。 Orang Kristen ini yang seperti ini baru bisa bertumbuh. 所以感恩很重要， Jadi bersyukur itu sangat penting. 感恩是让人喜悦。 Bersyukur itu menyenangkan hati Tuhan. 还有感恩，第二点， Dan hal yang kedua, 当我们感恩，我们就没有埋怨的心。 di saat kita bersyukur, kita tidak punya hati yang bersungut-sungut. 因为我们要感恩，无论我们的在什么地点，在什么职位，我们都要感恩。 Karena kita harus bersyukur apapun posisi kita, apapun jabatan kita, apapun keadaan kita. 因为感恩是神喜悦的， Karena bersyukur itu menyenangkan hati Tuhan. 但是埋怨是魔鬼喜悦的。 Tapi bersungut-sungut itu menyenangkan hati iblis. 今天如果我们献上感恩， Hari ini apabila kita bersyukur, 虽然祝福还没有临到我们， sekalipun berkat belum turun pada kita, 但是灾难已经离开我们了。 tapi malah bahaya sudah meninggalkan kita. 今天我们如果是埋怨， Hari ini apabila kita bersungut-sungut, 埋怨还没有临到我们， sungut-sungut itu belum datang pada kita, turun pada kita, malah petaka belum turun pada kita, 但是祝福已经离开我们了。 tapi berkat sudah meninggalkan kita. 所以很重要，我们要活出感恩。 Jadi hal ini sangat penting, kita harus belajar bersyukur. 感恩与奉献分不开的， Bersyukur dan persembahan tidak bisa dipisahkan. 感恩一定要奉献。 Bersyukur itu harus diiringi dengan persembahan.
当该隐奉献的时候， Di saat Kain memberikan persembahan, 神不悦纳， Tuhan tidak menerimanya 因为他有无心。 karena dia hatinya tidak tulus. 但是我们今天感谢神， Tapi hari ini kita bersyukur 我们不只是口里感恩而已， kita tidak hanya bersyukur melalui mulut kita, 无又无心，没有东西，没有心， tidak 没有奉献的东西， tidak mempersembahkan dan tidak punya hati untuk mempersembahkan, 比该隐更糟。 lebih parah daripada Kain. 所以我们基督献上感恩，一定要奉献。 Tapi kita bersyukur dan kita juga harus memberikan persembahan. 我们的孩子还小的时候， Di saat anak kita masih kecil, 他会拿他的零用钱 dia bisa memakai uang jajannya 去买一个蛋糕， untuk membeli sebuah cake. 然后跟爸爸说：“爸爸，你生日快乐。” Dia bilang, pas papanya bilang, papa selamat ulang tahun. 哇，我们看得哭啊！我们孩子会我们感恩，我们来为我们祝生日快乐。我们的孩子， Kita bakal senang sampai mungkin kita nangis. Kita bersyukur bahwa anak kita bisa memakai apa yang dia miliki untuk mengucapkan ulang tahun 他 kepada 还这 kita. 么小的年纪就懂得这样做。 Dia masih sangat kecil tapi dia bisa melakukan hal 我 demikian. 们作为他的爸爸， Kita sebagai orang tuanya, 我问 bapaknya, 孩子啊，你要什么？爸爸给你。 kita akan tanya pada anak kita, anak kamu mau apa? Papa akan berikan pada kamu. 可能他讨论一个礼物很贵的， Mungkin dia akan meminta sebuah kado yang sangat mahal 可能几条， sampai berjuta-juta. 我们 Katanya, 给他。 kita akan memberikan kepadanya. 所以神也是这样，当我们能够让神感动我们的时候，我们在没有的时候，我们还奉献，神很感动的。 Jadi demikiannya dengan Tuhan. Jadi, apabila di saat kita tidak memiliki apapun, tapi kita mempersembahkan sesuatu pada Tuhan, Tuhan juga akan sangat senang, sangat berkenan pada hatinya. 奉献就是用来吸取那个神的祝福。 Jadi persembahan itu yaitu untuk mendapatkan agar berkat Tuhan dapat turun pada kita. 单单我们的心不去左右，我们奉献就会得神的祝福了。 Tentu saja hati kita tidak memberikan persembahan untuk karena kita mau mendapatkan berkat tersebut. 还有感恩就有福报， Yaitu bersyukur pasti akan mendapat balasannya. 所以我们时常说神的恩典很大，我们无可言报。 Jadi kita sering mengatakan bahwa berkat Tuhan itu begitu luar biasa, kita tidak bisa membalasnya. 但是不会大到我们不敢福报。 Tapi tidak akan besar, saking besarnya sampai kita tidak berani membalasnya. 所以如果每个人都报恩的人， Karena setiap orang yang mau membalas jasa, membalas budinya, 就会这种留心可报恩的机会。 dia akan mencari-cari kesempatan untuk membalas berkat tersebut. 时刻在麻风的病人， 10 orang yang sudah kena kusta, 9个一去不回， 9 diantaranya tidak bisa disembuhkan. 不看。 Pergi dan tidak kembali lagi. 只有一个撒玛利亚人， Hanya ada satu orang Samaria, 他回来把罗六信来神， dia kembali dan memuji nama Tuhan. 可能他要回来的时候，那9个会笑他。 Mungkin di saat orang itu dia mau kembali, 9 orang tersebut menertawakan dia. 你为什么这么笨，又回去找耶稣？ Ngapain kamu sebodoh itu, kamu kembali lagi mencari Yesus? 我们已经很久没有见到我们的老婆孩子了， Kita udah lama banget tidak bertemu dengan anak istri kita. 我们赶快回家去见我老婆儿子。 Cepat kita pulang ketemu anak dan istri kita. 见耶稣可以慢一点，没有紧， Ketemu Yesus nanti agak telat nggak apa-apa. 但是这个感恩的人就不一样。 Tapi orang yang bersyukur ini berbeda. 耶稣已经医治了我的 Yesus 麻风病， sudah menyembuhkan kustaku. 我要去感恩。 Saya mau bersyukur, berterima kasih. 不管多么的辛苦，我要先去找耶稣，向他献上感恩。 Sesulit apapun, aku mau mencari Yesus terlebih dahulu, bersyukur dan berterima kasih padanya. 因为找耶稣不是容易的事情， Karena mencari Tuhan Yesus bukanlah hal yang mudah. 因为耶稣没有固定的地址， Karena Yesus pada zaman itu tidak tinggal di suatu tempat dalam waktu yang lama. 感恩的人会这样想： Orang yang bisa bersyukur itu akan berpikir demikian. 反正已经很久没有见到妻子和孩子了， Karena dia sudah lama tidak bertemu dengan anak istrinya, 慢2天3天也不要紧， setelah 1-2 hari nggak masalah. 先报恩为走。 Kita harus membalas
budi terlebih dahulu. 这个就是报恩的人。 Itulah orang yang bersyukur. 当他这样做的时候， Di saat dia melakukan demikian, 遇到耶稣的时候 di，saat dia bertemu dengan Yesus, 把荣耀归给耶稣的时候， mengembalikan kemuliaan pada Yesus, 耶稣祝福他的灵魂得救了， Yesus mengatakan kepadanya bahwa jiwamu telah diselamatkan. 他赚了两倍， Dia mendapatkan 2 kali lipat 比麻风这接近的更好， yang dia 更珍 dapatkan 贵。 lebih berharga daripada kusta yang disembuhkan. 所以我们生活就常常献上感恩， Jadi dalam kehidupan kita sering bersyukur 因为感恩是神喜悦的。 karena bersyukur itu berkenan pada hati Tuhan. 为何神只有我们奉献呢？ Kenapa Tuhan perlu kita memberi? 因为奉献是让我们不被财务捆绑的最好锻炼。 Karena memberi adalah untuk melatih kita tidak dibelenggu oleh uang. 怎么样让钱财在我们心中不成为我们的主？这个操练就从奉献开始。我们越肯把钱投资在神的国度里，我们的钱财在我们身上的捆绑就越少。 Bagaimana supaya uang tidak menjadi tuan dalam hati kita? Maka mulailah belajar dari memberi. Asal kita rela investasi dalam kerajaan Allah, maka makin kuranglah kita dibelenggu oleh uang. 换句话说，一个时常奉献的人，钱财就不能做他的主。 Dengan kata lain, seseorang yang sering memberi, uang tidak lagi menjadi tuannya. 反过来说， Sebaliknya, 一个很少奉献的人，钱财在他身上是越大。 seseorang yang kurang memberi, uang akan lebih berpengaruh di tubuhnya. 所以在29节这个最重要的一节， Jadi di ayat 29, ayat sangat penting ini, 台主说：“然后我又对我的灵魂说，灵魂啊，你有许多的财物存积可做多年的费用，得管安安逸逸地快乐吧。” dan dia mengatakan padanya, pada jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatnya, makanlah dan minumlah dan bersenang-senanglah. 这个财主不懂得灵魂的喜悦， Tuan tanah ini tidak mengerti akan kebutuhan rohani. 他以为灵魂的喜悦也就是跟肉体一样吃吃喝喝。 Dia mengira kebutuhan rohaninya sama dengan kebutuhan tubuhnya, yaitu makan dan minum. 弟兄姐妹们， Saudara-saudari, 我们的肉身是我们父母生的， tubuh kita dilahirkan oleh orang tua kita. 所以圣经告诉我们要孝敬父母， Jadi Alkitab mengatakan kepada kita harus menghormati 在世长寿，并且蒙福。 agar kita lanjut usia kita dan kita diberkati. 但我要问弟兄姐妹，我们的灵魂是谁生的？ Tapi saya mau tanya pada saudara-saudari, roh kita dilahirkan oleh siapa? 是我们的父神。 Yaitu Tuhan kita. 所以圣经也是告诉我们， Jadi Tuhan, Alkitab sudah mengatakan kepada kita, 我们要尽心尽力尽力爱主你的神。 kita harus mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, raga dan sepenuh akal pikiran kita. 其次就是爱人如己。 Dan juga mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. 我们的灵魂要知道喜乐， Roh kita harus tahu bersuka cita, 必须要透过与我们的天父亲近。 itu melalui harus bersekutu berhubungan dengan Tuhan Bapa kita. 我们再到我们的肉体去环游世界， Dalam tubuh daging kita, itu kita berkeliling dunia. 回到家里还是空虚， Pulang ke rumah pun kita merasa kosong 因为我们的灵没有喜乐。 karena roh kita tidak memiliki sukacita. 只有一位无限大的神， Hanya seorang Tuhan yang luar biasa, 他的爱 kasihnya 才能满足我们灵魂的需要。 yang bisa mencukupi kebutuhan rohani kita. 所以，我们今天从耶稣这个比喻，我们就了解到什么是肉体，什么是灵魂。 Jadi pada hari ini melalui perumpamaan Yesus ini kita harus belajar mengerti apa itu daging, apa itu roh. 这财主就不懂， Tuan tanah ini dia tidak mengerti. 他以为灵魂就是肉体， Dia bilang roh itu sama dengan daging. 即攒很多钱财，让他灵魂安安逸逸的快乐享受。 Menimbun banyak kekayaan agar rohnya bisa menikmati harta kekayaan tersebut. 比如说，这财主可能我也会以前也会这样想， Gak usah kita ngomong tentang Tuan tanah ini, saya sendiri dulu juga demikian. 所以今天我们要明白， Jadi hari ini kita semua harus mengerti, 我们要让我们的灵魂有喜乐，
Kita mau membuat roh kita bersukacita, 就要让我们的灵魂多多的亲近我们的主， yaitu kita harus membawa roh kita semakin dekat dengan Tuhan. 多多听神的话语， Banyak-banyak mendengar firman Tuhan, 多多祷告， banyak-banyak berdoa, 多多行善， banyak-banyak berbuat kebaikan. 这是我们灵魂的使用。 Inilah kebutuhan roh kita. 我弟兄姐妹，当有一天我们的灵魂离开我们的身体， Saudara-saudari, suatu hari di saat roh kita meninggalkan tubuh kita, 我们的身体就叫做尸体了， tubuh kita akan disebut sebagai jenazah atau mayat. 没有用了， Tidak ada gunanya lagi 拿去烧，拿去埋。 dibakar atau dikuburkan. 但我们的灵魂， Tapi bagaimana dengan roh kita? 我们的灵魂永不死。 Roh kita tidak akan mati. 所以有时候我们体会我们的人， Ya, sekarang aneh kita, 我们有时我们的活着的时候，我们的肉体强过我们的灵魂。 sekarang di saat kita masih hidup, daging kita lebih kuat daripada roh kita. 一个会属会的来主导一个不属会的。binasa. Oh, yang barang yang bisa binasa memerintah atas sesuatu yang tidak bisa binasa. 这就是说属世的人和属灵的人。 Itulah ada itu artinya manusia dan 属世和属灵， roh, daging dan roh maksudnya. 属灵的人就是他的灵命强过他的肉体，所以叫属灵的人。 Orang yang punya roh artinya itu rohnya lebih kuat daripada dagingnya. 属肉体的人就是他的肉体强过他的灵魂。 Manusia yang duniawi artinya manusia yang dagingnya lebih kuat daripada rohnya. 所以通过今天我们的分享， Jadi melalui firman pada hari ini, 大家能够明白， saya harap saudara-saudara kita semua bisa mengerti, 要注重我们属灵的生命。 kita harus mementingkan kehidupan roh kita. 当我们属灵喜乐，我们肉体也很喜乐。 Di saat roh kita bersukacita, daging kita juga pasti bersukacita. 所以有时候我们为什么我一直不快乐？我去外面快乐，回来就不觉得不快乐，就是因为我们的灵命枯干。 Seringkali kita mendengar bahwa saya keluar bersenang-senang, tapi di saat saya pulang ke rumah saya masih merasa sedih, masih merasa hampa. Kenapa? Itu karena rohnya kosong. 所以当我们的灵魂离开我们的身体， Jadi di saat roh kita meninggalkan tubuh kita, 它又去哪里呢？ akan kemana kita? Roh kita? 当然，我们的灵魂会找我们的天父。 Itu roh kita akan mencari Tuhan Allah Bapa kita. 但是那个时候，神告诉我们， Dan pada saat itu Tuhan berkata pada kita, 只有两个去处， cuma ada 2 tempat, 就是天堂或地狱。 yaitu surga atau neraka. 这个就是今天我们要讲的，我们要有所预备。 Jadi yaitu inilah hal yang kita belajar, kita mau mempersiapkan. 因为在天堂，耶稣讲得很清楚， Karena Yesus sudah menjelaskan dengan sangat jelas surga itu bagaimana. 就在马太福音25章。 Itu di Matius 25. 我看，马太福音第25章他讲什么？ Matius 25 mengatakan 34节他说，于是王又向那右边的说：“你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的光。因为我饿了，你给我吃；我渴了，你给我喝；我因为做客旅，你们留住我；我赤身露体，你给我穿；我病了，你看顾我；我在监里，你来看我。”王又回答说：“我是在告诉你们这些事，你们是坐在我这弟兄中最小的一个身上，就是在我身上的。” Nah, Raja mengatakan kepada mereka yang di sebelah kanan, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku." Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata padamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untukku." 这句本是耶稣说上天堂的条件。
Firman ini Yesus sampaikan pada mereka cara untuk mencapai surga 没有很重哦。 tidak berat. 你看我们大家都能够做得到， Harusnya kita semua bisa melakukannya. 所以耶稣给上天堂的条件不是很重。 Jadi tujuan cara untuk mencapai surga itu Tuhan memberikan tidak begitu sulit. 那下地狱的呢？ Jadi bagaimana dengan neraka? 完了说，又向那左边的说：“你们是被众主的人，离开我，进入那魔鬼为何他的使者所预备的荣华的罪？因为我饿了，你们不给我吃；渴了，你们不给我喝。 我做客人，你们不留住我；我赤身露体，你们不给我穿；我病了，我在监里，你们不来看我。又回答说：我是在告诉你们，这些事你是做在我这地球中最久的一个人身上，就不做在我身上。 Dan ia akan berkata pada mereka yang di sebelah kirinya, menyala daripada hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, menyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan; ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum; ketika aku asing, kamu tidak memberi aku tumpangan; ketika aku belanja, kamu tidak memberi aku pakaian; ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak merawat aku. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata padamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untukku. 这个财主的比喻，耶稣没有说他的阶级是他是在那里。 Jadi di perumpamaan mengenai tuan tanah ini, Yesus tidak mengatakan akhir dari tuan tanah ini dia kemana. 但是如果他是在天堂的话， Tapi apabila dia di surga, 我相信他在天堂最贫穷的一个。 dan saya percaya kalau dia di surga, dia adalah yang paling miskin di antara yang di surga tersebut. 因为他从来没有为他的灵魂预备。 Karena dia tidak pernah mempersiapkan untuk rohnya. 耶稣在一个比喻，另外一个比喻就说得很清楚， Di salah perumpamaan yang lainnya yang saya sampaikan, 就是财主与拉撒路的事情 mengenai 的比喻。 tuan tanah dan Lazarus. 财主进天堂不是，进地狱不是因为他很有钱， Tuan tanah ini masuk ke neraka bukan karena dia sangat kaya, 也不是他厌乐， bukan karena dia mau, 也不是他每天厌乐， juga bukan karena dia hidup hura-hura, 是因为神放一个拉撒路在他身旁， tapi karena Tuhan menaruh Lazarus di sampingnya. 他连看都不看， Dia lihat pun tidak mau, 他连怜悯的心都没有， dia belas kasihan pun tidak ada. 所以 Jadi 这大财主就进了地狱。 Jadi anaknya masuk ke dalam neraka. 其实神是给他这个拉撒路是有给他得到这个分数能上天堂， Sebenarnya Tuhan menaruh Lazarus di sampingnya untuk membantu dia agar bisa ke surga. 但是这个财主就是没有怜悯的心， Tapi Tuhan tanah ini tidak memiliki hati yang berbelas kasihan. 连这个举手之劳的事他都不做。举手之很容易， Bahkan hal yang sangat mudah sekalipun dia tidak mau melakukannya. 如果换个角度，如果这财主有点怜悯的心， Nah, kita coba lihat dari pihak lainnya, pandangan lain. Apabila Tuhan tanah ini memiliki belas kasihan, 他只需要叫他的仆人来给拉撒路穿衣服，给他拉撒路喝水，给拉撒路吃饭。 dia tinggal memerintahkan pada hamba-hambanya untuk kasih Lazarus makan, minum, kasih dia pakaian. 这个财主就上天堂了。 Si Tuhan tanah ini bisa masuk ke surga. 那拉撒路上天堂是不是因为他的贫穷呢？ Dan Lazarus bisa masuk ke surga juga bukan karena kemiskinannya. 应该是不是？ Harusnya bukan, kan? 太贫穷也不会荣耀神。 Terlalu miskin juga tidak memuliakan nama Tuhan. 这是耶稣又给我们的一个比喻， Tapi inilah sebuah perumpamaan yang Yesus pakai untuk kita, 让我们能够了解。 agar kita bisa mengerti, 我说得清楚一点， agar kita bisa jelaskan lebih jelas. 今天 Hari ini 神要祝福我们， Tuhan mau memberkati kita 成为一个有钱人， menjadi sebagai orang yang kaya, 但是 tapi 我们只顾吃喝快乐， kita cuma memikirkan makan minum dan bersenang-senang, 不去连看顾我们身边的贫穷的人， kita sama sekali tidak memperhatikan orang di sekitar kita yang membutuhkan, 不去帮助需要的人， tidak membantu orang yang membutuhkan. 我们舍了下地狱， Setelah mati kita akan jatuh ke dalam neraka. 不如 Lebih baik 我们在世上 lebih baik jika kita di dunia, di bumi, 活像拉撒路， hidup seperti Lazarus, 是个乞丐， seorang pengemis, 不必看护人，
tidak perlu menjaga orang lain 因为没有条件看护人， karena tidak punya kemampuan untuk menjaga orang lain, 也不必祝福人， tidak perlu memberkati orang lain 因为没有条件祝福人， karena dia tidak punya kemampuan untuk memberkati orang lain, 也不能吃喝快乐， dan juga tidak bisa makan minum dan bersenang-senang 因为没有条件吃喝快乐。 karena dia tidak punya kemampuan untuk makan minum dan bersenang-senang. 上次死了， Tapi ketika dia mati, 上天堂。 dia naik ke surga. 希望弟兄会听明白我所讲的这个。 Harap saudara-saudari bisa mengerti apa yang saya sampaikan. 所以， Jadi 我们今天是基督徒，我们要成为有智慧的基督徒呢， hari ini kita sebagai orang Kristen, kita mau menjadi orang Kristen yang bijak 还是要成为无知的基督徒 atau 呢？ menjadi orang Kristen yang bodoh. 我们就会大家自己去深思。 Jadi mari kita semua berpikir secara mendalam. 我今天就讲到这里。 Sampai sini sharingan saya pada hari ini. 感谢你， Saya 我 bersyukur, 们向你感恩， saya bersyukur pada Engkau 透过今天你的话语 melalui firman pada hari ini 教导我们， mengajari kami 凡为自己积财， siapapun yang menimbun hartanya 在神面前 di hadapan Tuhan 却不富足， tidaklah cukup. 只有为自己灵魂做永恒的预备。 Hanyalah apa kita mempersiapkan harta kekayaan untuk roh kita 在神面前 di hadapan Tuhan 还是富足。 baru itu berarti. 求圣灵提醒我们， Kita minta pertolongan Roh Kudus mengingatkan kita 让我们活出属灵的人生， agar kami bisa hidup yang memuliakan nama Tuhan. 不要受世界影响而成为属肉体的基督徒， Jangan dipengaruhi oleh duniawi sehingga kita memiliki hidup yang sesuai daging, 不能成为你的好见证。 tidak menjadi kesaksian yang memuliakan nama. 我们要以感恩的心 Kami mau dengan hati yang bersyukur 来接受你所赐给我们的一切， untuk menerima segala yang Kau berikan pada kami. 使你的荣耀 Biar kemuliaan 奉耶稣基督这圣名祷告， dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 阿门。 Amin. 弟兄姐妹们的奉献或者是11奉献，可以寄到以下的账户号码：美吉阿的银行061-308-6860 Widianto， 要把姓名和代号写在注明当中哦。然后收据呢，可以寄到潘弟兄的 WhatsApp 号码，他的号码是在081364348068，谢谢。弟兄姐妹，这个礼拜的报告呢，就是这个来临的星期天，我们还是仍然的有聚会，透过视频。在8点55分，我们的组长会发给你们。谢谢，圣特福。弟兄姐妹，大家平安。 Shalom saudara-saudari semua. 当还没有结束 Sebelum kita 我们的 berakhir 聚会， ibadah kita, 我们同心合意 mari kita sama-sama bersatu 为 hati 这疫情的来祷告。 berdoa untuk virus ini. 我们一起祷告。 Mari kita bersatu dalam doa. 慈爱的天父， Bapa yang berbelas 孩子 kasihan, 来到面前向你祷告， anakmu datang ke hadapan Engkau 求 dan 主 berdoa. 你伸手，你的手怜悯的手 Tuhan kiranya tangan Engkau yang berbelas 来 kasihan 怜悯我们的国家。 dan berbelas kasihanlah terhadap negara kami. 求主 Biarlah Tuhan, 让这个疫情的病症能够速速的停止。 biar masa pandemi ini, masa virus ini dapat segera 我们 berakhir. 相信神你的意念高过我们的意念， Kami percaya Tuhan rancangan Engkau melebihi rancangan kami. 求主你保守。 Biar Tuhan Engkau yang menutup 我们为 bungkus. 了医生 Kami berdoa untuk dokter 还有护士祷 dan 告， perawat Tuhan. 求主耶稣你保守他们， Biar Tuhan Yesus Engkau yang menutup bungkus 让他们 mereka. 在病程当中来帮助我们的病患者，他们不受到疫情的感 Supaya 染， pada saat mereka membantu mengobati Tuhan, mereka tidak terinfeksi oleh virus. 给他们有健康的身体， Berikan mereka kesehatan 让他们有健康。 supaya mereka sehat. 主你保守他们的性命， Tuhan Engkau tutup bungkus 保 jaga 守他 hidup 们的家 mereka. 庭。 Engkau yang melindungi keluarga 谢谢 mereka. 主， Terima kasih 我 Tuhan 们为 Yesus. 了受到感染到疫情病症的来祷告， Kami juga berdoa buat para korban yang terinfeksi 求 Tuhan. 主你怜悯， Biar Tuhan Engkau yang berbelas 医治 kasihan. 他们， Sembuhkan mereka. 让他们速速
助，能够被医治，回到他们个人的 supaya 家。 mereka dapat disembuhkan dan kembali 我 ke 们也 rumah 为 mereka. 着我们的总统祷告， Kami juga berdoa untuk presiden kami. 求主耶稣你赐下你的恩典，并且赐给他聪明和智慧， Dan kiranya Engkau yang memberikan dia hikmat kepintaran dari 让 surga, 他能够做最好的措施给予我们的人民。 supaya dia dapat mengambil keputusan yang terbaik untuk warga-warga 感 kami. 谢你主耶 Terima 稣， kasih Tuhan Yesus. 愿神你带领我们， Biar Engkau yang 保守我们的 memimpin 国 kami, 家。 menutup bungkus negara 谢 kami. 谢上帝， Terima kasih Tuhan 听我们的祷 Yesus 告。 mendengarkan doa 这 kami. 时候，我们也为了我们的会友祷告， Pada saat ini kami juga berdoa 求 buat 主你 jemaat 保 kami. 守， Tuhan Engkau yang menutup 让他们不 bungkus 受到疫情的感染。 supaya mereka tidak terinfeksi 谢谢 oleh 你主耶稣， virus. Terima kasih Tuhan 我们也感 Yesus. 谢主， Kami juga 开始到末了的机会，你与我们同在。 ibadah ini dari awal hingga akhir Engkau menyertai kami. 愿天父的慈爱、 Berkasih Allah 主耶 Bapa, 稣的恩惠、 kasih karunia Tuhan 圣灵的 Yesus, 感动和交通， persekutuan Roh Kudus 常与我们同在， senantiasa menyertai 从今 kita. 时直到 Dari 永远 sekarang。sampai selama-lamanya. 信的人一起说 Yang percaya sama-sama kita katakan. 阿门。 Amin.